Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhibi lin nisyan min nurihi wa ala alihi bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا مما تعلم منا. يا حليم خلقنا بخلقنا حلمي وحققنا بحقائق علمي. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والإفادة والاستفادة. الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan, memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia, inayah, taufiknya kita dapat teruskan menghabiskan perjuangan kita dalam mengkhatamkan kitab Safiyatus Solah, suatu kitab yang membicarakan tentang hukum hakam berkaitan dengan solat. Jadi Alhamdulillah hari ini kita teruskan dengan membaca perkara-perkara yang membatalkan solat pada muka surat yang 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa anwarihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa amma mubtilatus salati fasna 'ashara. Al-awwalu faqdu syaratin min syurutiha al-isnai 'ashara 'amdan walau bi ikrahin aw sahwan aw jahlan. Perkara yang membatalkan solat itu ada 12 perkara. Yang pertama, luput ataupun hilangnya ataupun tertinggalnya salah satu daripada syarat-syarat sah solat yang 12 yang telah kita pelajari pada sesi-sesi yang lepas. Apa je syarat-syarat sah solat yang kalau kita tinggalkan menyebabkan batal solat kita? Antaranya ha, suci pakaian, badan dan tempat daripada najis yang tak dimaafkan. Kemudian saya bacakan semula, kita review sikit, kita recall sikit apa yang kita telah belajar pada minggu lepas. Asal ni yang kedua, meninggalkan bersuci dengan cara wuduk ataupun mandi wajib. Kemudian kita meninggalkan lagi, maksudnya kita solat bukan pada waktunya. Padahal kena solat dalam waktu. Kita solat di luar waktu menyebabkan batal solat kita. Contohnya Zuhur, pukul 12 kita dah solat Zuhur. Batal lah solat. Keempat, menutup bahagian antara pusat tutup aurat. Tertutup aurat ataupun terbuka aurat ketika solat, tak cepat-cepat tutup juga menyebabkan terbatal solat. Juga berlaku kepada imam sebenarnya. Imam, contohnya kain dia dah terkoyak kat belakang kan. Jadi tugas makmum sebenarnya kena ingatkan imam. Dengan cara apa? Dengan cara kalau dah memang itu situasinya memang apa, tak ada cara lain melainkan dengan cara ada disebut ulama kena menggantikan imam. Ini cara ni agak rare sikit, agak kata apa, jarang berlaku, tapi kalau berlaku ini cara dia. Makmum di belakang boleh buat suatu rampasan kuasa disebabkan melihat kepada contoh aurat imam di depannya. Contohnya kain dia terkoyak besar pula, sampai menampakkan aurat dia, peha dan sebagainya, sebagai contoh. Ataupun ada lubang kan, sampai nampak benda yang tak sepatutnya, contoh. Menyebabkan apa? Menyebabkan solat imam sebenarnya tak sah. Bila solat imam tak sah, boleh jadi makmum juga solat tak sah disebabkan mengikut imam. Jadi cara bagaimana? Caranya makmum di belakang. Sebab tu makmum di belakang ni ada 3 kriteria yang saya mungkin pernah bagi tahu. Ada 3 kriteria yang makmum kena ada. Sama ada 3 kriteria tu dalam seorang ataupun memang kena ada 3 orang belakang imam. Apa dia? Yang pertama, golongan belakang imam ni kena salah seorang daripada ni kena jadi khalifah. Apa maksud khalifah? Dia tahu cara nak menggantikan imam di saat imam berlaku benda-benda yang macam ni. Sama ada contoh imam dia nampak
najis dekat pakaian imam belakang kan, dia nampak najis, apa yang dia perlu buat? Ataupun dia nampak aurat imam terbuka, apa yang perlu buat? Cara dia adalah, kita kita kena ke depan, ataupun makmum yang jadi khalifah tu yang tahu cara nak menggantikan imam pada ketika itu, kena gerak ke depan setentang ataupun selari dengan imam, ucapkan subhanallah. Kemudian dalam masa yang sama, imam kena tahu bahawa telah berlaku rampasan kuasa. Boleh berlaku rampasan kuasa ni dalam dua keadaan, sama ada ha, dalam kes nampak najis dekat imam punya pakaian dekat belakang, najis tu pula susah kita nak hilangkan. Kalau kemungkinan tarik cicak boleh lagi. Cara dia mungkinlah dikibaskan ataupun macam mana cara yang makmum boleh buat. Tapi yang ni memang jenis yang apa, kita nampak betul belakang, memang tak boleh buat apa dah. Jadi makmum perlu buat suatu istilah dia rampasan kuasa ataupun menggantikan imam lah. Menggantikan imam. Jadi kena ada kriteria sebagai seorang khalifah, maksudnya dia tahu bagaimana cara nak menggantikan imam di saat imam berlaku benda-benda macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kena jadi seorang yang munabbih. Makmum belakang imam ni kena jadi seorang yang munabbih. Apa maksud munabbih? Munabbih ni orang yang boleh ingatkan imam kalau contohnya imam contohnya tertinggal rukun qauli, tak baca surah Fatihah. Ada kemungkinan imam ni macam-macam fikiran dia fikir sebelum masuk solat. Tiba-tiba ha, masuk je solat terus surah apa, surah-surah lazim contohnya dibaca. Lepas je daripada apa? Daripada contohnya doa iftitah terus surah lazim. Tak baca pun surah Fatihah. Jadi imam, cara nak ingatkan imam terus apa, makmum cara nak ingatkan imam terus baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan niat apa? Dengan niat untuk i'lam semata-mata, jangan niat untuk bagi tahu imam yang kau ni salah semata-mata dalam hati. Bukan begitu. Caranya adalah niatkan supaya kita ni nak bertolong-tolong dalam perkara kebaikan dan takwa. Niat begitu. Kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kan. Tolong menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan takwa. Jadi niat kita bagi tahu, niat kita pada ketika itu bukan semata-mata nak i'lam, akan tetapi niat untuk bantu supaya solat kita sah sama-sama. Yang kedua, munabbih. Yang ketiga, muballigh. Orang yang boleh menyampaikan pergerakan imam. Contohnya, mikrofon di surau ataupun masjid tu rosak. Cara bagaimana? Cara dia kena ada orang yang suara kuat, yang lantang, yang boleh sampaikan apa? Sampaikan takbir intiqalat imam. Takbir perpindahan rukun imam. Jadi dia kena suara yang kuat lah. Jangan suara yang apa, lemah, yang kecil, yang tak kuat dilantik ataupun dia sendiri tawarkan untuk jadi muballigh, untuk menyampaikan suara pergerakan imam. Jadi itu. Jadi yang tadi tu, jadi kalau contohnya dia nampak imam zahir najis nampak begitu, itu cara dia nak tegur, pergi ke depan selari dengan imam, terus ucap subhanallah, terus pada ketika itu berlakulah rampasan kuasa. Imam kena tahu. Jadi ni kepada lelaki-lelaki ni, dia kena tahu yang pada masa tu dia dah tak lagi menjadi imam. Jawatan dia dah dipecat. Jawatan dah dipecat sebagai imam, dan dia kena tahu yang ada something wrong yang berlaku pada diri dia. Lepas tu kena belajar. Juga imam ni kena faqih. Sebab tu imam, kalau nak jadi imam, orang lelaki nak jadi imam, utamaan dia dah yang paling pertama, orang yang paling tahu hukum hakam berkaitan dengan solat. Tu keutamaan yang pertama. Bukannya orang yang contohnya hafiz Quran semata-mata 30 juzuk, suara sedap semata-mata, tak. Itu jatuh nombor dua. Orang yang paling bagus bacaan jatuh kepada nombor dua pada kedudukan menjadi imam. Keutamaan menjadi imam yang pertama adalah paling afqah, yang paling fakih sekali dalam berkaitan dengan solat ni. Jatuh nombor dua barulah akra'. Bukan yang paling hafal 30 juzuk, tak. Yang paling akra', yang paling bagus elok bacaan dia. Barulah jatuh kepada bawah yang paling zuhud dan wara'. Kemudian adalah bawah yang paling awal masuk Islam. Ada dia punya level-level dia. Jadi begitu. Jadi contohnya kalau lah tertinggal perkara-perkara yang syarat sah salat tadi tu, tertinggal salah satu daripadanya dengan sengaja, kan, dengan sengaja. Contohnya contohnya dia tahu yang dia tu, contohnya dia tahu yang dia tu dah terbatal wuduk. Dia duduk dalam kumpulan jemaah yang ramai kan. Dah nak keluar daripada, contohnya nak keluar daripada jemaah tu dah jauh, ataupun tempat ambil wuduk tu jauh, dia biar je. Tu maksudnya sengaja lah tu.
batal solat dia, tak sah solat dia. Kemudian walaupun secara terpaksa pun sama juga. Terpaksa ni dalam kes begitu juga. Contohnya dia dah terkentut dan sebagainya, uh, menyebabkan dia tu malas nak keluar, dia terpaksa dia stay dalam masjid tu. Sebab apa? Mungkin crowd jemaah masjid banyak ataupun tempat nak ambil wuduk tu jauh, menyebabkan dia tu jauh lah nak pergi ambil. Jadi dia kategorikan masa tu tak sah solat, batal solat. Kalau diteruskan, tetap batal solat. Lagi terlupa. Sebelum masuk solat, sebelum masuk solat, dia ada terkentut. Kemudian dia biar, dia masuk solat, rupanya dia solat tu dalam keadaan tak diangkat hadas kecil. Maksudnya tak berwuduk. Menyebabkan terbatal solat dia walaupun dia solat. Ataupun jahil. Jahil ni dengan maksud apa? Jahil yang tak dimaafkan. Jahil tak dimaafkan maksudnya apa? Dia duduk dalam kelompok majlis ilmu, kan? Maksudnya dia duduk dekat dengan surau, dekat dengan masjid. Jadi dia ada peluang sebenarnya untuk belajar perkara yang membatalkan solat ni, syarat sah solat dan sebagainya. Tapi dia tak tahu perkara tu. Dia tak tahu perkara tu. Contohnya dia tak tahu pula, contohnya makan sedikit tu, makan walaupun sedikit sisa makanan dalam mulut menyebabkan batal solat. Dia tak tahu. Tak tahu dia tu, kalau jenis yang keliling dia tu ramai ustaz, keliling dia tu banyak majlis ilmu, keliling dia tu banyak masjid dan surau, menyebabkan solat dia tetap terbatal walaupun dia tak tahu. Ha, Problem dia adalah kenapa dia tak ambil tahu dan dia tak belajar. Berbeza pula dengan orang yang baru masuk Islam. Orang yang masuk Islam, dia kategori jahil, jahil yang dimaafkan. Orang baru masuk Islam ni mu'allaf sebab dia baru belajar, tak tahu pula kalau makan sedikit tu ketika solat menyebabkan batal solat dia, dia tak tahu. Ataupun dia duduk jauh dengan ulama, jauh di pedalaman sana. Tak ada siapa yang ajar di sana, dia amalkan apa yang dia belajar ataupun apa yang dia tahu je berkaitan dengan solat contohnya. Jadi kalau dia buat juga perkara tersebut, tetap sah solat dia sebabkan dia kategori jahil yang dimaafkan. Okey, itu dia yang pertama. Yang kedua, athani faqdu ruknin min arkaniha tis'ata asyara amdan. Kalau nak baca lagi apa je, kalau kita terluput ataupun hilang syarat-syarat sah solat ni, kena selak baliklah kitab kita ni. Ke-9 apa, ke-10 apa. Baca sampai mana? Contohnya, ha, um, dia dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid dan nifas. Maka kalau dia solat, tak sah solat dia. Bahkan haram solat ketika haid dan nifas. Ni dia punya ni kena tengok balik lah. Tengok balik syarat sah solat yang tadi tu, nombor satu tu. Kalau kita nak review satu persatu, contoh dia sampai 12, banyak pula kan. Dia kena tengok balik syarat sah solat. Contohnya kalau dia buat benda tu, batal lah solat dia. Batal solat sebab apa? Sebab tak memenuhi syarat sah solat. Okay. Yang kedua, faqdu ruknin min arkaniha tis'ata asyara amdan. Luput ataupun hilang, tertinggal salah satu daripada rukun-rukun solat yang 19 dengan sengaja. Jadi disebut 19 rukun solat ni seperti mana yang kita telah sedia maklum kan, ditambah dengan tumak ninah. Tumak ninah tu diasingkan daripada rukun. Jadi sebab tu jadi 19. Kalau salah satu tak buat ataupun tertinggal, boleh batal dia punya solat. Boleh batal yang solat. Tapi ada di sini dia kata فإن كان سهوا أتى به إذا ذكره ولا يحسب ما فعله بعد المتروك حتى يأتي به. Sekiranya terluput, tidak buat kerana lupa, dia perlu kembali melakukannya apabila teringat. Apa saja yang dilakukan selepas rukun yang ditinggalkan itu adalah tidak dikira melainkan setelah dia melakukan rukun tersebut. Okey, dia begini. Contohnya saya ambil yang solat subuh. Solat subuh 2 rakaat. Okay, 2 rakaat. Pada rakaat kedua, dia baru sedar bahawa dia tak rukuk tadi pada rakaat pertama. Okay, solat subuh 2 rakaat. Dia ketika itu uh, dia ketika itu contohnya apa, duduk antara dua sujud, uh, rakaat terakhir, rakaat kedua. Dia baru teringat yang dia tadi tu rakaat pertama masa rukuk dia tak buat. Maksudnya rukuk tu dia tak buat, rukun fi'li rukuk
dia tak buat. Jadi apa yang dia perlu buat adalah dia perlu kembali kepada rukuk dan memulakan semula daripada awal, start daripada rukuk. Jadinya yang dia sujud, yang dia duduk antara dua sujud pada rakaat pertama tu, dia baca Fatihah pada rakaat kedua, semuanya tu tak sah disebabkan apa, rukun yang rukuk rakaat pertama tu dia tak buat. Perlu diulang semula pada rakaat pertama dan diteruskan macam biasa. Sama juga kes, contoh kan saya bagi lagi yang ha? Mana? Okay. Sama juga kes kan, juga kes ni kalau contoh 4 rakaat, solat 4 rakaat, ni saya bagi yang worst case scenario lah, yang paling mungkin paling dahsyat sekali. Contoh rakaat keempat kan, dia dah rakaat keempat baca Fatihah, dia baru teringat bahawa dia tak buat sujud rakaat pertama. Sudah bermaksud apa yang dibuat rakaat kedua, ketiga dan keempat pada ketika itu semua tak sah. Dia perlu kembali, kalau dia sujud ketiga rakaat terakhir tu, dia kena kembali kepada rakaat pertama dan dia sujud semula dan dia restart, seolah-olah macam restart. Restart daripada sujud pertama, kemudian bangkit, kemudian duduk atas dua, kemudian sujud kedua, kena tambah lagi 3 rakaat untuk menyempurnakan solat, contoh solat isyak ataupun zuhur ataupun asar yang jadi 4 rakaat. Jadi sebab tu dia kata kalau posisi dia sujud, dia niatkan sujud dia tu sujud rakaat pertama. Kalau posisi dia sujud pada rakaat terakhir tu, rakaat pertama sujud dia tak buat. Jadi apa yang dia sujud pada rakaat terakhir tu dianggap sujud pertama. Kalau contoh dia tak buat rukuk pada rakaat pertama, dia dah sujud rakaat terakhir, dia kena kembali kepada rakaat pertama untuk rukuk. Maksudnya dia kena go stand lah, rukuk. Ha. Dia kena naik balik, rukuk, dan dianggap pada ketika tu dia baru start rakaat pertama. Sebab apa? Sebab dia tertinggal rukun. Jadi apa yang dia buat sebelum ni semua tak sah, kena start daripada awal. Start awal maksudnya start daripada start yang dia lupa tu. Itu maksud dia. Sekiranya terluput ataupun tertinggal, okay? Tertinggal, uh, dia perlu kembali melakukannya apabila teringat. Ini maksud saya tadi. Apa saja yang dilakukan selepas rukun yang ditinggalkan itu adalah tidak dikira. Jadi kalau dia tertinggal rukun tu, apa yang dia buat lepas tu semua tak sah, tak dikira. Melainkan setelah dia melakukan rukun tersebut. Jadi boleh faham kat situ? Boleh faham. Okay. Ketiga, as-salisu. Jadi boleh tanya juga ada kalau ada soalan. As-salisu ziyadatu ruknin min arkaniha al-fi'liyati au ityanun niyyati au takbiratul ihrami au salami fi ghairi mahallihi amdan. Fa in kana sahwan au zada ghairu ma dhukira min al-arkan amdan au sahwan lam tabtu. Yang ketiga, menambah rukun daripada rukun-rukun fi'li atau berniat mengucap takbirat atau berniat atau mengucap takbiratul ihram atau memberi salam bukan pada tempatnya dengan sengaja, boleh membatalkan solat. Contoh tambah rukun ni, tambah rakaat kan, tambah rakaat mesti dah tambah rukun. Contoh dia dah rakaat kedua subuh, ditambah lagi 3 rakaat secara sengaja. Ni cerita sengaja, bukan lupa, sengaja. Dia buat batal solat dia secara sengaja, ataupun dia berniat bukan pada tempatnya. Tempat niat pada ketika takbiratul ihram tu, tapi dia niat, contohnya dia niat tu, uh, mungkinlah kita kata niat tu ketika berrukuk. Niat ketika rukuk pada ketika itu menyebabkan boleh batal solat sebab bukan pada tempat dia. Bukan pada tempat dia. Apalagi takbiratul ihram secara tiba-tiba dia seolah mulakan balik. Ini mungkin kes yang nadir, yang rare-rare lah, yang jarang berlaku. Tapi kalau berlaku, katanya kalau buat juga boleh batal solat sebab bukan pada tempatnya. Jadi jika dia melakukan perkara di atas kerana terlupa atau dia telah menambah rukun selain rukun fi'li yang tersebut, sama ada sengaja ataupun lupa, maka solatnya tak batal. Tapi kalau dia buat tu dalam keadaan lupa, tak batal. Lupa ataupun lalai ataupun dia tak khusyuk dan sebagainya, tiba dia ternaik, dia tertambah 1 rakaat disebabkan mungkin dia terlupa dan sebagainya, itu tak membatalkan solat dia. Tapi di hujung nanti dia kena
Kalau dia sampai ke sudah kan, dia lupa, contohnya di hujung nanti dia kena sujud sahwi di atas sebab dia menambah rukun yang tak sepatutnya ataupun menambah rakaat yang tak sepatutnya, menyebabkan dia kena sujud sahwi nanti di hujung solat dia. Kerana terlupa atau dia telah menambah rukun selain rukun fi'li. Menambah rukun selain rukun fi'li ni apa contoh? Contohnya dia baca Fatihah. Dia baca Fatihah masa sujud contohnya. Masa sujud baca Fatihah. Jadi kalau dia baca sujud masa Fatihah, ni selain rukun fi'li, rukun qauli lah maksudnya. Selain rukun fi'li, rukun qauli. Rukun perkataan. Jadi rukun yang kita dah belajar itu kan ada rukun qalbi, niat, rukun fi'li, yang telah dinyatakan apa rukuk, sujud, duduk antara dua sujud kan, duduk tahiyat akhir dan sebagainya. Kemudian rukun qauli adalah bacaan Al-Fatihah. Kalau dibaca Al-Fatihah contoh bukan pada tempatnya dalam kes rukun qauli, sengaja ataupun lupa, maka solatnya tak batal. Ini pengecualian kepada rukun qauli. Perkataan yang rukun qauli ataupun senang cerita surah Al-Fatihah yang dibaca bukan pada tempat tak batal solat. Ha, ha. Yang rukun je, kalau rukun fi'li je, rukun perbuatan je, kalau dibuat dengan sengaja, ditambah-tambah dengan sengaja boleh menyebabkan batal solatnya. Sekejap Hmm. Tengah fikirkan satu, satu masail yang ataupun persoalan yang kita boleh bangkitkan berkaitan dengan perkara ni. Boleh. Bukan bukan sini kot, bawah lagi, bawah sikit lagi. Okey, kita baca dulu tengok. Ar-rabi'. Yang keempat, an yataharraka harakatan wahidatan mufritatan aw salatha harakatin mutawaliyatin amdan kana aw sahwan aw jahlan. Bergerak. Ini isu perkara membatalkan solat, bergerak dengan satu pergerakan yang melampau. Contohnya dia lompat. Dia melompat. Itu melampau lah kan. Boleh batal solat. Ataupun dia buat satu gerakan, contohnya uh, apa? Dia garu. Garu itu dengan garu yang besar. Walaupun satu macam ni kan, satu boleh batalkan solat. Tapi kalau kita guna kita punya apa? Jari jemari, itu termasuk lagi dalam perkara furuk. Jari jemari ini termasuk furuk. Benda cabang. Jadi boleh walaupun ha, walaupun banyak boleh, tak ada masalah. Walaupun banyak kali boleh. Tapi kalau dibuat perkara yang besar, walaupun satu pergerakan yang melampau, boleh menyebabkan batal solat. Satu. Yang kedua, bergerak dengan tiga pergerakan secara berturut-turut. Ini kes ni bila berlaku? Berlaku kalau contohnya kita nak isi soft di hadapan. Jadi cara untuk isi soft di hadapan ni, setengah orang dia tersilap kan. Dia ingat kena macam mana? Dia ingat pergerakan dia betul sedangkan salah. Contoh saya bagi. Contohnya soft kat depan kosong. Cara dia adalah, cara yang salah begini. Kita tunjuk cara salah dulu. Nampak ke? Dia kena zoom sikit lah. Ataupun tengok sikit saya, kotak kecil tu. Cara dia begini. Ni satu. Kita melangkah ni satu. Ni yang salah, cara salah. Satu, dua, tiga, empat. Okay, sekali lagi. Satu, dua, tiga, empat. Ni dah empat pergerakan berturut-turut baru dia sampai soft ke depan. Kalau buat macam ni, batal solat dia. Sebab apa? Sebab pergerakan itu melebihi tiga pergerakan berturut-turut. Jadi cara dia macam mana? Cara dia adalah yang terbaik adalah kita bergerak ke depan untuk soft yang kosong. Satu, dua, relax kejap. Teruskan baca Fatihah ke surah Al-Azim. Kemudian satu, dua. Barulah apa seiring kita apa dengan soft yang berada di hadapan. Sama ada sengaja, lupa ataupun jahil, boleh menyebabkan batal solat dia. Okey. Kelima, al-khamis an ya'kula aw yashraba qalilan 'amdan fa in kana sahwan aw jahlan wa 'udhira lam tabtul bil qalili wa batalat bil kathir. Makan atau minum yang sedikit dengan sengaja. Makan, contohnya ada masih ada sisa-sisa nasi dekat celah-celah gigi ataupun cili-cili kan. Celah gigi kita pun keluar-keluar kan kita telan. Batal tak solat? Jawapannya batal. Tapi kalau
Kalau dia makan, telan juga dalam keadaan lupa, ataupun jahil yang dimaafkan, maka solatnya tak terbatal. Macam saya cakap tadi lah. Dia makan sebab lupa. Oh, tak perasan pula kan. Ha. Ataupun um, jahil yang dimaafkan tadi tu. Apa? Orang yang baru masuk Islam, orang yang jauh daripada ulama, jauh daripada majlis ilmu, jauh daripada orang-orang yang boleh ajar dia tentang Islam secara asas. Tak ada. Ada orang macam tu kan, duduk di pedalaman, orang asing dan sebagainya. Ada orang datang tempat dia ajar apa uh, apa ucapkan syahadah, ajar dia syahadah, tapi contohnya tak diajarkan pula secara detail tentang berkaitan dengan solat. Jadi dia tak tahu yang sebenarnya kalau makan walaupun sedikit, walaupun satu biji nasi, batal dia punya solat. Dia tak tahu. Orang macam ni termasuk dalam jahil yang dimaafkan. Maka solatnya tak batal jika sedikit, tapi kalau banyak terbatal. Kalau banyak tu maknanya segenggam kan. Masa solat segenggam makan nasi, batal lah tu. Batal lah tu. Okey, habis. As-sadis fi'lu syai'in min muftiratis shaimi ghairil akli wasyurbi. Melakukan sesuatu daripada perkara yang membatalkan puasa yang lain selain daripada makan dan minum. Buat perkara yang membatalkan puasa juga membatalkan solat. Makan, minum, apa lagi? Uh, Memasukkan sesuatu dengan orang yang lain itu pun termasuk juga. Boleh menyebabkan terbatal dia punya solat. As-sabi' qat'un niyyati ka an yanwiya al-khuruja min as-salati. Memutuskan niat seperti berniat untuk keluar solat. Orang macam ni kan tengah-tengah solat, tengah-tengah solat contohnya, tak kisah solat apa, solat sunat ke, solat fardu ke, dia terus nak batalkan solat. Sebab apa? Mungkinlah ada dia nak kejar something, sesuatu ke, nak kejar apa? Contohnya dia nak kejar flight, tiba-tiba dengar pengumuman flight dia dah last call kan. Tiba dalam hati, aku nak putus boleh jadi ni nak kena kejar, nak batal solat lah. Once dia lalukan je dalam hati, teringat je ataupun berniat je macam tu, sebenarnya dia dah batal solat dah. Sebenarnya dia dah batal solat. Ataupun macam manalah contoh, ah, dekat luar rumah dia ada orang ketuk dalam hati, mungkin siapa-siapa lah, mak ayah dia ke, siapa-siapa lah, tak kisah. Dan dia nak batalkan solat. Kalau dia nak batal solat pada ketika, kalau solat fardu, batal solat dia. Pada ketika itu juga. Ha, Okey, itu dalam bab memutuskan niat. Sebab apa? Sebab tak perlu buat perkara yang batalkan solat. Cukup berniat untuk keluar solat pun dah membatalkan solat. Dah membatalkan solat. Athamin ta'liqul huruji minha ka'an yanwiya idza ja'a zaidun kharajtu minha. Mengantungkan niat dari solat seperti berniat apabila Zaid sampai aku akan keluar daripada solat. Sama juga kes yang tadi tu, dia semata-mata niat nak keluar daripada solat. Ini kes yang ke-8 ni, dia buat syarat. Masa dia solat tu, dia dengan solat ni baca, ini kalau Zaid sampai ni batal solat, ataupun ini kalau mak ayah sampai ni batal solat. Kalau mak ayah dia sampai kan dengar beri salam, dia nak keluar, batal solat. Terus automatik terbatal. Begitulah hal dia. Tak perlu bagi salam apa semua, tak perlu, terus terbatas solat. Kesembilan, at-tasi' at-taraddudu fi qat'iha. Taraddud, ragu-ragu. Nak batalkan solat ke tak? Nak batalkan solat ke tak? Jadi ragu-ragu kita pada nak batalkan solat ke tak, dah batal lah solat kita. Tak payah tunggu. Kan? Terdetik dalam hatinya. Okay. Ka'an tahdusa lahu hajatun fi salati fataraddada baina qat'i salati wal khuruji minha wa baina takmiliha. Ragu-ragu pada memutuskan solat seperti terdetik dalam hatinya sesuatu hajat. Lalu dia ragu-ragu sama ada hendak teruskan solat ataupun hendak putuskan solat serta keluar daripada sini ataupun menyempurnakan solat. Jawapannya terus terbatas solat. Kalau ragu-ragu. Nak ke tak? Al-ashir. Asyakku fi wajibi min wajibati niyah idha tala zamanhu urfan au fa'ala ma'ahu ruknan fi'liyan au qawliyan. Syak pada sesuatu perkara yang wajib, dia perkara yang wajib dalam berniat. Dia syak, dia sebut tak tadi kan, dalam kita berniat ni kan ada kena ada tiga unsur, tiga elemen yang kena ada dalam niat, iaitu qasad, ta'arud dan ta'yin. Usalli fardha az-zuhri contoh, usalli fardha as-subhi. Jadi qasad, usalli fardha, ta'arud, ta'yin tu masa solat apa.
Jadi dia syak. Dia sebut tak tadi waktu Zuhur. Ha, syak. Dia syak je. Syak ni apa? Syak ni apa dulu? Syak ni antara 50-50. Dia baca ataupun tak baca. Itu syak. Dalam kes ni kalau dia syak, batal solat dia. Tapi kalau dia zon, rasa baca ni, bab biasa, dah belajar dah. Nusra Faiz. Saya kena lalukan tiga-tiga unsur ni dalam hati. Kan? Ketika berniat. Dia zon je. Zon ni maksudnya dia 99%, hampir 99% dia zon. Zon ni maksudnya apa? Uh, dia yakin tapi ada masih lagi 1-2% yang ada keraguan. Ada masih lagi keraguan tapi 1-2% je. Tapi yakin dia tu lebih. Ini masih lagi terima. Apatah lagi yakin kan? Yakin lagi lah diterima. Dia sesuatu syak pada perkara yang wajib dari perkara-perkara yang wajib di dalam berniat bila panjang masa yang disebut uruf atau dia telah melakukan dalam keadaan syak tersebut akan rukun fi'li atau rukun qawli. Syak kan? Syak ha? Baca Fatihah ke tak? Syak baca Fatihah ke tak? Bila syak je baca Fatihah ke tak, batal, boleh batal solat dia. Boleh batal solat. Ni lain pula kalau kes terlupa tadi. Kalau kes terlupa boleh kembali pun, kembali kepada ha? Kembali kepada tempat yang dia terlupa. Kalau syak baca ataupun tak, contohnya Al-Fatihah yang merupakan rukun qauli, boleh batal solat dia. Jadi hanya zon dan yakin saja diterima dalam kes-kes yang macam ni. Zon dan yakin. Dari bawah kan, kita ada, tak tahu pernah sebut ke belum dalam kelas ni, dia ada level-level dia. Yang paling bawah adalah jahil. Jahil ni tak tahulah. Kemudian naik sikit ada waham. Naik sikit syak. Naik sikit zon. Naik sikit yakin. Yang diterima dalam ibadat ni, dalam solat ni hanya zon dan syak, yakin saja. Syak 50-50 tak diterima, waham kurang daripada 50 tak diterima, jahil ni 0%. Ni jahil yang tidak dimaafkan. Maksudnya dia ada je kan. Dia duduk sebelah surau pun. Ada je ustaz dia boleh rujuk tapi dia tak nak rujuk. Sebab tu kan ulama kita sebut, Al-Imam Ibn Ruslan sebut apa dia dalam zubat dia kata wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apa maksud dia? Setiap orang yang mengamalkan sesuatu ibadah tanpa ilmu, a'maluhu, amalan dia mardudatun, tertolak, tidak diterima. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalan dia tertolak, tidak diterima. Dia termasuk dalam amalan orang yang tertolak, tak diterima ni orang yang jahil, dengan maksud dia tak pergi belajar. Bukan dia duduk jauh daripada pedalaman kan, duduk hutan Amazon ke contohnya kan. Dia duduk dalam keadaan bandar ataupun suasana kampung yang memang ha, memang subur dengan solat 5 waktu di surau dan sebagainya. Dia tahu dan dia boleh belajar di sana tapi dia tak pergi. Dia tak pergi, dia tak ambil tahu, dia buat hal sendiri dan sebagainya, menyebabkan apa yang dia amal selama ni sebenarnya ternyata salah dan tak sah solatnya. Sebab tu penting belajar ni. Penting belajar ni untuk membetulkan kita punya kita punya solat. Satu, yang kedua nak mensahihkan adakah amalan kita sebelum ni betul ataupun tak. Mensahihkan adakah amalan selama ni kita buat ni betul ke tak, berpandukan ha, panduan daripada ulama lah, maksud kitab-kitab mereka. Hmm. Dalam keadaan syak tersebut akan rukun fi'li atau rukun qawli. Syak buat ataupun tak boleh batal solat. Jadi yang terima hanya zon. Zon ni maksudnya lebih 50%. Lebih 50%, yakin 100%. Okay. Ke-11. Al-Hadi Ashar. Qat'u قطع ركن من أركانها الفعلية لأجل سنة كمن قام ناصيا للتشهد الأول ثم عاد له عالما عامدا. Maksud dia memutuskan satu rukun dari rukun-rukun fi'li untuk melakukan perkara sunat, seperti seseorang yang telah berdiri tegak kerana terlupa untuk membaca tasyahud awal, lalu dia kembali untuk melakukan tasyahud awal dalam keadaan tahu dan sengaja. Memutuskan satu rukun
dari rukun-rukun fi'li untuk melakukan perkara sunat seperti seorang yang telah berdiri tegak kerana telah terlupa untuk membaca tasyahud awal, lalu dia kembali untuk melakukan tasyahud dalam setengah. Okey. Ini kes kalau solat yang ada 3 rakaat ataupun 4 rakaat yang ada tasyahud awal. Jadi dalam mazhab Syafi'i, tasyahud awal ni, duduk tasyahud awal, bacaan dalam tasyahud awal, selawat atas Nabi ke atas dalam tasyahud awal, semuanya tu termasuk dalam sunat abad. Sunat abad. Jadi kalau kita sembahyang seorang, ini cerita kalau sembahyang seorang lah. Kalau sembahyang seorang, katakanlah kita terlupa dan tak buat tiga-tiga tadi. Dan kita dah bangun, dah berdiri tegak, nak baca Fatihah. Kemudian kita baru think, tak buat tadi. Tak buat sunat abad tadi, tak boleh kita kembali untuk buat. Tak boleh kita duduk untuk kembali buat. Tak boleh. Boleh terbatal solat kita. Itu maksud dia. Jadi bermaksud kat sana kita dah tertinggal fadilat duduk tasyahud awal, uh, bacaan tasyahud awal dan selawat atas Nabi dalam tasyahud awal. Kita tertinggal fadilat tersebut dan kena buat apa nanti? Kena sujud sahwi di hujung solat nanti. Selepas bacaan tasyahud akhir, di hujung solat nanti kita boleh sujud sahwi dekat sana. Tapi kalau buat juga turun juga untuk uh, turun juga untuk buat tasyahud awal boleh menyebabkan batal solat. Batal solat. Okey. Ini kes kalau sembahyang seorang. Apa cerita pula contohnya? Contohnya kalau imam apa tu? Kalau imam hmm, tertinggal. Imam dia tak buat tasyahud awal. Dia tak duduk tasyahud awal, tak buatlah semua. Tiga tu dia tak buat. Dia terus naik. Makmum ni pada ketika itu dia ada dua solusi yang dia boleh buat. Yang pertama, ada tiga lah, tiga solusi. Yang pertama, dia ikut imam sahaja. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut, innama ju'ilal imamu yu'tamma bihi. Hanya senya dijadikan imam tu untuk diikuti. Maka wajib ikut imam. Okey, itu yang pertama. Itu selesai ya, tak ada masalah. Okey. Yang kedua, dia boleh mufarakah. Maksudnya dia ha? masa dia berada di tasyahud awal tu, dia nak dapatkan fadilat. Tasyahud awal tu nak dapatkan, dia boleh mufarakah. Adakah mufarakah haram pada ketika tu? Tak. Boleh, sebab apa? Dia dah dapat dah sebenarnya pahala solat jemaah, tapi disebabkan dia nak fadilat untuk tasyahud awal tu, dia mufarakah. Mufarakah tu maksudnya niat untuk berpisah dengan imam. Pada ketika itu dia boleh solat sendiri. Dapat tak pahala jemaah? Dah dapat dah. Sebenarnya dia dah dapat dah. Adakah sah dia punya solat? Sah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, dia teruskan membaca tasyahud awal. Dia teruskan membaca tasyahud awal tu dalam keadaan jangan tertinggal dua rukun berturut-turut. Ini boleh kata tak semua orang tahulah perkara ni. Dia bukan tiga rukun. Tiga rukun tu untuk yang makmum muwafiq. Yang makmum muwafiq, yang bacaan lambat, baca Fatihah lambat dan dia tertinggal tiga rukun. Ini kes dia masih lagi nak dapatkan fadilat, kan? Dia baca tasyahud awal, dia duduk tasyahud awal, dia baca tasyahud awal, jangan sampai tertinggal dua rukun. Imam, maksudnya imam kat depan tu, contoh dia baca Fatihah, kalau dia rukuk sahaja, kan, boleh batal dia punya solat. Rukuk sahaja tapi masih lagi si makmum ni duduk baca tasyahud awal, boleh batal solat dia. Jadi jadi boleh pilih. Boleh pilih solusi sama ada nak dapatkan fadilat tu dengan cara dibaca juga tapi bacaan dengan laju, bacaan yang laju sedikit lah, ataupun mufarakah, ataupun dia ikut je imam. Ada tiga solusi dekat situ. Tiga solusi. Okay. Sama juga kes yang berlaku, kan? Sama juga kes yang berlaku kalau contoh kita solat di hadapan kita seorang imam yang bukan mazhab Syafi'i contohnya, kan? Bukan mazhab Syafi'i, yang dia tak kunut. Adakah kita selaku yang mazhab Syafi'i ni kena ikut imam ataupun kita kunut ketika mana kita i'tidal tersebut? Jadi ada beberapa solusi yang boleh kita buat. Yang pertama, kita ikut imam sahaja, kan? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, berdasarkan hadis tu. Kita ikut imam. Tapi yang terakhir nanti, selepas imam salam,
Kan? Selepas dah confirm imam salam, imam dah istighfar, apa semua dah zikir, kita boleh buat sujud sahwi pada ketika itu. Itu satu cara. Kita boleh buat sujud sahwi setelah confirm imam tersebut dah keluar daripada solat. Kita masih lagi ada, kita boleh buat sujud sahwi pada ketika itu walaupun imam tak buat. Okay, satu. Yang kedua, boleh mufarakah. Kan? Boleh mufarakah maksudnya niat berpisah dengan imam. Okay? Jadi kita solat sendiri lah. Yang ketiga, sama juga macam kes tadi, kita boleh baca, teruskan bacaan kunut tersebut dalam keadaan jangan tertinggal dua rukun berturut-turut. Mesti imam tengah rukuk kan, imam tengah sujud, mana imam duduk antara dua sujud. Kalau imam sujud je kali kedua, kalau kita masih lagi baca kunut, batal kita punya solat. Ni sebenarnya belajar dalam panduan imam dan makmum ni, elok untuk majlis-majlis surau belajar. Kita ni yang selalu berjemaah ni, belajar tentang perkara ni, supaya apa, tak terbuat benda-benda macam ni. Jadinya, dah kita tahulah sebenarnya boleh kita teruskan dengan bacaan kunut, tapi jangan sampai tertinggal dua rukun berturut-turut. Dua rukun fi'li berturut-turut. Apa lagi nak cakap tadi? Boleh faham ke saya punya penjelasan ni? Ini kata apa, info tambahan lah kaitan dengan perkara ni. Dah kan? Jadi ada solusi lain. Ada solusi lain juga. Untuk kunut ni sebenarnya ada seringkas-ringkas kunut. Kan kita kunut biasa Allahumma hdini fiman hadait kan, sampai habis kan. Rupanya ada satu lagi kunut yang diajarkan kepada kita, kunut pendek yang betul-betul pendek. Apa dia? Allahumma ghfir li ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dah selesai. Ikut imam. Allahumma ghfir li ya ghafur. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, wahai Tuhan yang Maha mengampun dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad. Kan? Terus turun untuk ikut imam. Itu solusi dia kalau nak juga dapat fadilat kunut tersebut. Okay. Boleh faham InsyaAllah. Okay, ke-12. Okay, ke-12. ke-12. As-sani ashar al-baqa'u fi ruknin idza tayaqqana tarku ma qablahu aw shakka fihi idza qala urfan bal yalzamuhu al-'audu fawran ila fi'li ma tayaqqana tarkahu aw shakka fihi illa in kana ma'muman ma faya'man fayati bi rak'atin ba'da salami imamihi wa la yajuzu lahu al-'audu. Tetap berada di dalam mana-mana rukun ketika yakin ada meninggalkan rukun yang lain sebelum itu. Okey. Atau syak pada adanya meninggalkan rukun apabila lama berada pada rukun itu dari segi uruf. Bahkan dia hendaklah kembali dengan segera pada melakukan rukun yang dia yakin, atau syak meninggalkannya, melainkan jika adalah dia seorang makmum, maka hendaklah dia menambah satu rakaat lepas salam imamnya dan tidak harus dia kembali kepada rukun tersebut. Okay. Ini kes apa ni? Cuba tengok, kita baca slow-slow, pelan-pelan. Tetap berada dalam mana-mana rukun ketika yakin ada meninggalkan rukun yang lain sebelum itu. Akan menyebabkan batal solat dia. Contoh macam saya buat contoh tadi, kalau rakaat subuh 2 rakaat, dia terlupa yang dia tu tertinggal contohnya rukuk, dia stay lagi, masih lagi buat rukun yang seterusnya untuk rakaat kedua tu sampailah tasyahud akhir, sampailah habis. Menyebabkan batal solat dia. Okey, itu satu. Yang kedua, atau syak pada ada meninggalkan rukun. Syak macam tadilah 50. Ada ke tak tadi? Ada ke tak dia tinggalkan? Kalau ada ke tak, sebenarnya ambil yang ada. Dalam kes ada ke tak dia tinggalkan rukun, kalau kita syak, seeloknya kita ambil yang ada. Maksudnya ada kita tinggalkan rukun, kita kembali kepada rukun. Meninggalkan rukun apabila lama berada pada rukun itu dari segi uruf. Bahkan dia hendaklah kembali dengan segera kepada melakukan rukun yang dia yakin, atau syak meninggalkannya, melainkan jika adalah dia seorang makmum, maka hendaklah dia menambah satu rakaat selepas salam imamnya dan tidak harus dia kembali kepada rukun tersebut. Contoh-contoh kita bagi imam kan. Kita bagi satu contoh.
Bagi satu contoh begini. Solat subuh 2 rakaat, kan? Tiba-tiba imam naik untuk rakaat ketiga. Makmum ni nak kena ikut ke tak? Soalan. Kan? Makmum kena ikut ke tak? Kita dah 2 rakaat dah habis. Ayat akhir tiba-tiba dia bangun. Imam ni. Kan tadi innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Hanya seni jadikan imam itu untuk diikuti. Jadi kita kena ikut tak? Jawapannya tak perlu ikut. Tak perlu ikut. Ha, makmum dah subhanallah apa semua kan. Imam masih lagi kekal dengan naik ke atas. Ha, dan kita selaku makmum, kita stay je pada tempat kita. Ada dua solusi. Sama ada kita nak mufaraqah, kita bagi salam sendiri, ataupun kita tunggu imam selesai dia punya kesilapan tu, kan? Kemudian dia pun tetap bagi salam, kita pun bagi salam. Itu boleh. Boleh begitu cara dia. Jadi jangan kita ikut. Kalau kita ikut juga boleh menyebabkan batal solat kita. Kalau kita ikut juga dalam keadaan kita tahu, yang yakin semua orang ni tak bangun pun, kan? Yang bangun hanya imam, padahal dia dah tersalah dalam menambah rukun. Kalau kita ikut juga boleh batal solat kita. Jika dia Saimu. Okey, itu kalau dia tambah. Itu kalau dia tambah rakaat, kan? Kalau cerita yang ni, jika adalah dia seorang makmum, maka hendaklah dia menambah 1 rakaat selepas salam imamnya. Ni contoh kalau imam yang sendiri yang tinggalkan rakaat, imam sendiri yang imam sendiri sebagai contoh, ada tinggalkan rukun. Contohnya imam terlepas sujud yang kedua. Sujud pertama dia terus bangun. Sujud pertama dia terus bangun. Rakaat pertama, kan, rakaat pertama, imam sujud pertama. Bangkit dari sujud pertama dia tak buat, contohnya duduk antara dua sujud, terus bangun. Makmum pada ketika itu kena stay pada tempatnya, ucaplah subhanallah ataupun bagaimana. Kalau imam berkeras dengan cara begitu, kita ada 2 langkah juga tadi, sama ada mufaraqah ataupun tunggu imam sampai pada posisi itu untuk rakaat kedua. Nanti kita di hujung kena tambah, kita kena tambah 1 rakaat lagi untuk menyempurnakan. Sebab apa? Rakaat imam yang buat 4 rakaat, kita masih lagi 3 rakaat, 3 rakaat mengikut imam pada ketika itu. Dia agak rumit sikit, dia kena lukis sikit lah sebenarnya bagi nampak. Tapi nak katanya begitu. Nak katanya begitu. Jangan ikut imam pada perkara rukun yang ditambah, ataupun kalau imam tinggalkan rukun, jangan kita, contohnya jangan kita ikut juga, naik juga. Sebab itu termasuk dalam perkara rukun. Kalau ikut juga boleh batal kita punya solat. Sebab tu imam kena fakir, dan makmum kat belakang pun kena termasuk dalam orang yang belajar, kan? Supaya apa? Supaya dia tahu apa perkara yang menyebabkan batal solat. Dia faham ke? Dia punya isu dia, dia punya situasi dia agak banyak dan agak terperinci. Kalau kita perincikan satu persatu. Okay. Fahadhil ahkamu yazamu kullu muslimin ma'rifatuha. Maka hukum hakam yang dinyatakan tadi adalah wajib diketahui setiap orang Islam. Wajib. Nampak je rumit-rumit macam ni, kan? Ni semua fardu ain. Ini bukannya fardu kifayah. Contohnya 1 bulan belajar, settle masalah. Tak. Ini soalan, ni persoalan kepada orang-orang yang contohnya berjemaah di surau dan masjid, imam dan makmum. Ini yang selalu mereka buat. Ini yang selalu kita buat. Ini fardu ain ni. Ini bukan cerita fardu kifayah ni. Fardu ain ni, kan? Wajib belajar. Begitu. Walil wudu'i wal ghusli was salatu sunanun kathiratun jiddan. Faman arada hayata qalbihi wal fawza inda rabbih falyata'allamha wa ya'mal biha fala yatrukha illa mutasahilun aw lahin aw sahin jahilun. Dan bagi wuduk, mandi dan solat itu ada sunat-sunat yang sangat banyak. Sesiapa yang ingin hatinya hidup dan berjaya di sisi Tuhannya, maka hendaklah dia mempelajari sunat-sunat tersebut dan beramal dengannya. Tidak ada seorang pun yang akan meninggalkannya, melainkan dia adalah seorang yang dia seorang yang sikap mengambil mudah pada agama, lalai atau pelupa serta jahil. Banyak lagi sebenarnya yang tak dinyatakan dalam kitab yang ringkas ini, sebenarnya banyak, kan? Sunat-sunat abadnya, sunat hayatnya, banyaklah. Lagi ini kata apa, pengenalan yang asas betul terhadap solat. Kita bacaan dalam solat. Wa mimma yata'akkadu ma'rifatuhu adhkarus solati wa nahnu nadhkuruha huna biikhtisar. Wa yaqulu al-musalli usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan mustaqbilal qiblah ma'muman lillahi ta'ala.
Antara perkara yang titik beratkan supaya mengetahuinya ialah bacaan-bacaan dalam solat, dan kami akan menyebutkan di sini secara ringkas. Maka orang yang bersolat itu hendaklah mengucap, sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai dalam keadaan menghadap kiblat, makmum kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua ni yang panjang-panjang ni adalah sunat. Sunat dia pada sunat dia pada sebut 4 rakaat tunai menghadap kiblat kerana Allah, semua sunat. Yang wajib usalli fardhu zuhri, itu yang wajib, dan makmuman. Tu pun makmuman tu tak wajib sebut dalam takbiratul ihram, boleh sebut ketika solat pun boleh, asna'us solah boleh sebut. Maksudnya masa baca Fatihah tiba teringat nak ikut imam, boleh, tak ada masalah. Okay. Kemudian wa yubaddilu zuhra fi ghairiha bismiha wa yadhkuru adada raka'atiha wa yaqulu imaman badala ma'muman in kana imaman wa yasukuhuma in kana munfaridan. Dan dia hendaklah menukarkan lafaz zuhur pada solat yang lain dengan nama solat tersebut dan menyebutkan bilangan rakaat solat tersebut dan menyebutnya imaman sebagai ganti makmuman. Ini kalau jadi imam. Kalau kalau contohnya solat solat subuh, sebut subuh lah. Jika dia menjadi imam dan dia meninggalkan menyebut kedua-dua imamnya sekiranya dia bersolat bersendirian. Okey. Summa yaqulu wajjahtu wajhiya lilladhi. Ini saya baca ya. Saya baca ya. Ini apa? Ini semua bacaan-bacaan salat. Tsumma yaqul wajjahtu wajhi alladhi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم يقرأ السورة, kemudian sunat baca surah. Bila selesai dia takbir Allahu Akbar. Ini takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih ketika rukuk salah samarat 3 kali. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Mil as-samawati wal mil ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini ketika sujud 3 kali. Allahu akbar rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini bacaan ketika duduk antara dua sujud. Ini sunat hay'ah. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salah samarat 3 kali baca. وهذه ركعة ويفعل في باقي الركعات جميعا ما ذكرناه إلا النية وتكبيرة الإحرام وهي في الأولى. Maka dengan itu sempurnalah 1 rakaat, kemudian hendaklah dilakukan pada rakaat-rakaat yang seterusnya semua perkara yang telah kami sebutkan tadi melainkan niat dan takbiratul ihram. Dua perkara ini hanya dilakukan pada rakaat pertama sahaja. Wa idza zadat salatuhu ala raka'atain jalasat li tasyahhudil awwal fayaqul. Bila solatnya lebih daripada 2 rakaat, maka hendaklah dia duduk pada rakaat kedua untuk baca tasyahud awal. Ini termasuk dalam sunat abad. Jalasa li tasyahudil awal fayaqul at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebut sunat, sebut Allahumma salli ala Muhammad sahaja. Wa ala alihi Muhammad tu pada tasyahud akhir. Penyebutan dia pada tasyahud akhir. Allahu akbar summa yaqumu wa ya'ti bi baqi rakaati salati lakin la yaqra suratan ba'da tasyahudil awal. Bila selesai dia bertakbir Allahu akbar dan bangun untuk rakaat ini serta dia hendaklah melakukan rakaat solat tanpa dia membaca, tanpa disunatkan baca surah. Ini rakaat ketiga kan, baca Fatihah saja. Selepas bangun dari tasyahud awal, kemudian apabila dia telah menyempurnakan kesemua rakaatnya, maka dia hendak duduk untuk tahiyat akhir untuk membaca dalamnya. Apa baca dia? Tahiyat akhir, as-salawatut thayyibatu lillah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Ini termasuk doa yang disunatkan baca selepas tahiyat akhir. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamlah sunat.
ucapan salam tu sampai wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Khatam. Alhamdulillah. Uh, ada soalan nak tanya? Mungkin yang terakhir sebelum kita menamatkan kita punya pengajian pada malam ni insya-Allah. Di kitab ni cukup-cukup ringkas sebenarnya untuk membicarakan tentang solat. Perlu expand, perlu membaca kitab-kitab yang lain yang lebih besar berkaitan dengan solat kan. Baca Safiatul Najah kan, Matalan Syuja, Fathul Qarib dia punya syarah. Kemudian naik-naik lagi untuk menambah pengetahuan dan maklumat kita berkaitan dengan solat. Kita ni dalam dalam kita belajar ni jangan cukup dengan apa yang kita ada. Cukup dengan apa kita kita rasa selesai dah fardu ain. Rupanya banyak lagi benda yang tak tahu sebenarnya. Banyak lagi benda yang tak tahu, terutamanya berkaitan dengan macam saya sebut tadi, berkaitan dengan panduan untuk solat berjemaah kan, imam makmum. Banyak perkara yang kadang-kadang kita sendiri tak aware benda tu, tak ambil berat pun pasal perkara tersebut, sedangkan benda tu fardu ain dan hari-hari dibuat. Begitulah halnya. Okey. Jadi ada soalan tak? Terakhir. Ni habis lah. Sebab apa habis? Sebab bawah ni semua uh, bukan Safinatul Solah. Ni dah bukan Safinatul Solah. Ni dah kitab lain ni. Dah kitab lain. Habis dia sampai surat 34 sahaja. Okey. Ada soalan Okey. Semua okey. Bila masa yang kita perlu ganti dengan sujud sahwi? Jadi sujud sahwi ni dibuat kalau kita meninggalkan sunat abad. Sunat abad tu macam yang saya sebut tadi lah. Sama ada meninggalkan bacaan, meninggalkan berdiri ketika kunut, meninggalkan bacaan kunut, meninggalkan selawat ke atas Nabi dalam bacaan kunut, meninggalkan duduk tasyahud awal, meninggalkan bacaan tasyahud awal, meninggalkan selawat Nabi dalam tasyahud awal. Itu antara sunat abad kalau tak dibuat, kena sujud sahwi. Satu lagi yang kena sujud sahwi adalah contohnya kalau dia tertambah rukun fi'li yang tak sepatutnya. Maksudnya dia tertambah rakaat. Contoh tertambah rakaat. Dia tertambah 3 rakaat tadi kan solat subuh. Ha, jadi apa yang dia perlu buat? Dia sendiri kembali kepada contohnya tayat akhir kan. Dia baca tayat akhir sampai habis, dia sujud sahwi. Kalau menambah rukun fi'li yang tak sepatutnya. Itu kena sujud sahwi. Sujud sahwi itu cara bagaimana? Cara dia setelah tasyahud akhir sujud 2 kali kan. Dalam sujud terakhir tu baca subhanaman la yanamu wa la yashu, kemudian bagi salam. Sikit daripada sujud kedua bagi salam. Itulah cara dia. Hmm. Ada lagi? Okey, insya-Allah. Saya rasa setakat itu dulu pengajian kita untuk Safinatul Solah. Kitab ni pun sebenarnya saya tak belajar secara talaqi. Akan tetapi makna ataupun intipati yang ada dalam dalam kitab Safinatul Solah ni sebenarnya dah pun dipelajari pada kitab-kitab yang lain. Dah dibelajar pada kitab yang ada. Safinatul Najah ada kan, dalam Matan Abi Syuja ada, dalam Fathul Muin sendiri pun ada. Cumanya mungkinlah ada benda yang dalam ni tapi tak ada dalam kitab lain. Itu bagusnya kita baca kitab-kitab yang kecil, risalah-risalah yang ringkas ni, sebab apa apa ada satu pepatah tu, ma yujadu fin nahri la yujadu fil bahri. Sesuatu yang ada pada sungai kadang-kadang tak ada pada laut. Contoh ikan patin kan, kat sungai je ada, ikan baung kan. Ah, ikan yang khas sungai kadang-kadang tak ada kat laut tapi sedap. Begitulah hal dia. Dalam kitab ni pun sama, ada perkara-perkara yang saya tengok, ada faedah yang sangat bagus dalam kitab ni, tak ada ke tempat lain. Contohnya dalam bab haid yang kita belajar tu, suci daripada haid dan nifas, pada persoalan yang contohnya pada yang kita baca itu turu'ul mani' dan zawalul mani'. Munculnya haid
dan hilangnya haid. Ada dibahaskan pada awal-awal tu dan saya pun dah terangkan, boleh boleh rujuk mula ni lah, video dan sebagainya. Benda tu kalau perasan dalam Safinah Najah tak ada. Dalam kitab Safinah Solah yang ringkas ni ada cerita pasal tu, dan banyak lagi lah benda lain yang kita nampak sangat bagus untuk diketengahkan dan diajarkan juga kepada anak-anak kita kan, kepada orang lain. Walaupun kitab ringkas tapi banyak faedah dia, jangan kita remehkan kan, jangan remehkan kitab ni. Walaupun ringkas tapi kitab ni lah sebenarnya yang perlu diajarkan kepada orang-orang sekeliling kita. Macam tu. Jadi saya rasa itu saja. Jadi kita akhiri pengajian kita Safidatul Salah pada malam ini dengan kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada pengarang kitab ni kan. Apa pengarang dia? Sayyidi Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami, dan seluruh ulama Asy-Syafi'iyah yang sangat berjasa pada kita sepanjang zaman. InsyaAllah. Syai'un lahu min al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للسان نوره وعلى اله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك امين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولوالدي المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ونتوجه اليك بحرمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي الرحمه. إن توجهنا بك إلى ربنا لغفر ذنوبنا، ستر عيوبنا، وقضاء حوائجنا وديوننا، والنصر على أعدائنا، وشفاء أمراضنا. اللهم شفع نبينا فينا، اللهم شفع نبينا فينا، اللهم شفع نبينا فينا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسكينة والرحمة على صاحب الكتاب سيد عبد الله بن عمر بن يحيى الهضرمي بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إمام الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Jadi saya ambil kesempatan kat sini untuk mohon maaf lah kalau ada salah bahasa, tersilap kata, kasar dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jemput juga kalau ada ahli pengajian di sini nak join turut serta dalam kita punya puasa bersiri, untuk sama-sama kita mudzakarah, ingatkan semula berkaitan dengan puasa. InsyaAllah saya jemput kalau siapa yang berkelapangan berminat untuk sambung pengajian berkaitan dengan puasa bersiri, insyaAllah. Okey, dengan kita mengambil semangat lah daripada ayat Quran, faida farauta fansab. Apabila selesai satu ibadah, hendaklah kita isi dengan ibadah yang lain. Selesai satu kitab, kita cepat-cepat isi pula dengan ibadah lain, dengan cara apa? Menuntut ilmu pada topik yang lain pula. Dalam bab ni topik yang lain pula kan. Baru puasa pun makin hampir, jadi kita buat persediaan. Kata ulama, ala qadri isti'dad ya'til imdad. Sekadar mana persediaan kita, sekadar itulah kurniaan yang Allah akan bagi kepada kita. So, kalau kita buat persediaan, tambah ilmu kan, seolah-olah kita buat persediaan menghadap bulan yang mulia ini, insya-Allah Allah akan memberi kemudahan, dan Allah akan bagi kurniaan yang begitu banyak lah, pahala berlipat kali ganda disebabkan kita buat persediaan tersebut, insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja untuk malam ni untuk kitab Safinatus Salah. InsyaAllah jumpa lagi pada siri pengajian yang akan datang. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum.